Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang dikasihi pegawai-pegawai masjid, seluruh jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat, ahli jemaah yang dihormati sekalian. Apa khabar semua malam ni? Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala pada malam yang ke-8 Zulqa'dah ini sekali lagi kita dapat sama-sama memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz juga mendoakan kita semua dipanjangkan umur dan limpahan kebaikan dan rezeki, diberi kejayaan dunia akhirat, Allah diberkati, Allah matikan kita dalam husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Kita dah berada di bulan-bulan haji, bulan umat Islam dijemput untuk menunaikan fardu haji. Kita juga mendoakan kepada orang yang ada nama dia akan pergi berjaya melaksanakan rukun haji, dikurniakan haji mabrur, amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, kita sambung balik pengajian kita yang kita pada 1 Mac yang lalu, 1 bulan 3, bulan 4 puasa, bulan 5 beraya, bulan 6 dapat sama-sama. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala, kita sihat tubuh badan. Kita orang negeri Terengganu ni, orang yang beraya sakan tahun ni. Lama tak beraya, jadi beraya sakan. Bulan Zulqa'dah pun ada juga hari raya. Ni 18 hari bulan ni pun ada juga. Ya, sambutan hari raya. Mungkin sampai bulan Zulhijjah kot. Ni sambung lalu dah. Menunjukkan bagaimana melempahnya rezeki. Tapi kita kena hati-hati juga ya. Dari sudut makanan ni, ramai juga yang masuk hospital. Tak, kena stroke, macam mani, potong kaki dan seumpamanya. Kita sama-sama muhasabah. Yang penting kita menjadi orang yang bersyukur pada Allah Ta'ala. Kita masih dalam keutamaan zikir kepada Allah Ta'ala. Ketika mencela orang-orang munafik, Allah Ta'ala berfirman, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Dan mereka pula tidak mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang, melainkan sedikit sekali, yakni jarang-jarang. Maknanya yang jarang-jarang sembahyang ini sifat orang munafik. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Dan sebutlah serta ingatlah akan Tuhanmu dalam hatimu, dengan merendah diri serta dengan perasaan takut, melanggar perintahnya, dan dengan tidak pula menyaringkan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah engkau menjadi dari orang-orang yang lalai.
Ayat ini memerintahkan kita supaya sentiasa ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam diri kita dengan merendah diri, melaksanakan perintah dan merasa takut melanggar larangan Allah taala. Takut untuk langgar perintah Allah taala. Memang kita orang beriman ni yang biasa dengan tanggungjawab kita melaksanakan, terutamanya sembahyang, memang kita takut jika sekiranya kita meninggalkannya atau terlalai. Dan digalak juga ayat ini untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang doa ni adalah suatu senjata bagi kita orang yang beriman. Kita kena banyak berdoa pada Allah taala. Sebab itulah orang yang sentiasa ingat Allah taala, dia doa dia dengan Allah, masya-Allah. Dan Allah larang kita menjadi orang-orang yang lalai. Jangan jadi orang yang lalai. Wala zikrullahi akbar, dan sesungguhnya mengingati Allah lebih besar faedahnya dan kesannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ayat wala zikrullahi akbar surah Al-Ankabut ini memiliki dua makna. Yang pertama, zikir Allah taala kepada kamu lebih besar daripada zikir kamu kepadanya. Allah taala yang pertama, Allah Subhanahu wa taala maha rahmatnya kepada hamba-Nya lebih daripada kita ingat kepadanya. Allah taala terlalu kasih pada kita, terlalu ingat pada kita ni. Yang kedua, zikir kepada Allah lebih utama daripada seluruh ibadah yang lain. Kata Ibnu Abbas, zikir kepada Allah taala ni lebih utama dari seluruh ibadah yang lain. Sebab itulah orang yang zikir pada Allah taala ialah orang yang tidak lalai. Bila lalai je, dia akan denda diri dia. Macam para salafus soleh. Benda yang lalai dari mata mengingati Allah, dia rela denda diri dia. Contohnya disebut oleh Abdullah Nasir Alwan. Para salafus soleh yang masuk kampung, dengar zikir, ingat Allah Ta'ala. Kemudian terlalai bila apa? Dia tanya tentang rumah. Dia temu rumah comel lawa ni. Dia tanya dalam diri dia, rumah siapa ni? Siapa pandai buat rumah ni? Dia tanya gitu je. Dia anggap lalai dah diri dia. Masya Allah, itu orang hebat. Dia anggap lalai dah diri dia. Sehingga dia mendenda diri dia dengan qiyamul lail sepanjang malam. Denda dengan amalan soleh, dengan amalan yang baik. Kita berapa kali lalai ada benda kat kita tak? Tapi orang salafus soleh, orang dekat dengan Allah, dia akan hebat. Sebab apa? Sebab ingati Allah Ta'ala ni satu benda yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala di tengah orang-orang yang lalai adalah seperti pohon hijau di tengah pohon-pohon yang kering. Orang yang zikir pada Allah, ingat pada Allah di kalangan lalai tu macam pohon kayu hijau duk disiring dengan pohon kayu kering. Lebihnya orang yang ingat pada Allah. Orang yang berzikir pada Allah di tengah orang-orang yang lalai adalah seperti orang yang berjuang di tengah orang yang lari dari medan perang. Ni lebihan ya. Orang yang berjuang di medan dikeliling oleh yang lari daripada medan perang. Ni orang nak pakai. Lepas tu zikir pada Allah ni lebih. Allah Azza wa Jalla berfirman, aku bersama hamba-Ku selama ia mengingatiku dan bibirnya bergerak kerana aku. Allahu Akbar. Patutlah kitab Mukasyafatil Qulub ni kitab para tasawuf, kitab para salafus soleh, orang yang beramal.
Macam kita baca sebelum ni, macam mana dia nak suruh orang sebut alhamdulillah. Nah, kita nak suruh orang puji Allah Ta'ala. Kita je puji Allah, alhamdulillah, syukur. Tak, kita nak suruh orang puji Allah apa? Temu orang tanya, apa khabar? Nah, beri salam, apa khabar? Dia jawab, alhamdulillah sihat. Alhamdulillah tu. Tu mahal tu. Sebab alhamdulillah tu timbangan dia. Timbangan amal dia mahal. Berat. Sebab tu para salafus soleh, tok guru pondok, bagaimana suruh orang memuji Allah Ta'ala? Tanya khabar je. Nah, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Maknanya itu antaranya. Dan Allah akan bersama hamba-Nya apabila dia sentiasa mengingatinya. Banyak kelebihan-kelebihan kita akan dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu orang yang berhati-hati ni, hidup dia ingat Allah Ta'ala, banyak kelebihan dia. Dia tak lalai. Tapi kalau lalai memang payah nak ingat dah. Orang kata nak masuk pergi disco, kata nak ingat Allah Ta'ala, payah dah. Tengok benda lain, lalai lalu. Diriwayatkan bahawa baginda bersabda, tidaklah anak Adam mengerjakan suatu amalan yang lebih menyelamatkannya dari seksa Allah daripada zikir kepadanya. Anak Adam nak selamat daripada azab Allah ialah zikir pada Allah Ta'ala. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukannya jihad di jalan Allah? Lebih baik? Tak, lebih molek. Baginda menjawab, bukanlah jihad yang Allah, melainkan jika engkau menebaskan pedangmu hingga patah, lalu engkau menebasnya lagi hingga patah, dan kemudian engkau menebasnya lagi hingga patah. Ini orang masuk ke medan jihad. Tu lebih dia, lebih. Tapi sebelum tu ialah kelebihan apa? Ingat Allah Ta'ala. Bila kita ingat Allah Ta'ala, kita tak buatlah benda yang dilarang. Bila tak buat yang dilarang, comellah hidup kita. Juruhlah, moleklah. Itu yang dimaksudkan. Baginda juga pernah bersabda, barang siapa yang ingin tinggal di taman-taman syurga, hendaklah yang memperbanyakkan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Di penghujung tajuk ni, antara kelebihannya kita menyebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali je. 10 kali, 100 kali satu hari. Kalau kita boleh buat, insya-Allah Allah Ta'ala pelihara hidup kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah amalan yang paling utama? Baginda menjawab, engkau mati sementara lisanmu basah kerana zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Amalan yang baik bila kita mati, lidah kita zikir pada Allah Ta'ala. Kita sebut la ilaha illallah. Ada seorang sahabat kita mati, dia sebut la ilaha illallah. Kuat pula tu. Kemudian habis nyawa. Ini kurnia Allah Ta'ala kepada beliau. Baginda menjawab berdasarkan soalan sahabat-sahabat. Dalam hadis yang lain, antara amalan yang paling afdal antaranya hajjum mabrur. Antaranya birrul walidain. Buat baik pada dua ibu bapa. Dan hadis yang lain kata al-jihadu fi sabilillah, berjihad pada jalan Allah. Tu keadaan-keadaan yang disebut apabila ditanya oleh para sahabat. Seterusnya Imam Ghazali menyebut, laluilah waktu pagi dan petang dalam keadaan lidah kamu selalu basah kerana zikir kepada Allah. Nescaya kamu melalui waktu pagi dan petang itu tanpa ada dosa pada diri kamu.
Tanpa ada dosa pada diri kamu. Maknanya kalau kita buat baik, tak ada lah dosa. Kalau zikir, tak ada lah dosa. Ingat, itulah kelebihan dia. Itu yang disebut. Mana kalau pagi tu kita ingat Allah Ta'ala, petang tak ada dosa. Sebab kita ingat Allah Ta'ala. Kalau kita suluh pada masa sekarang lah, bila ingat Allah, maksudnya zikir pada Allah ni, tak kerja. Kalau kita peniaga yang baik, peniaga yang jujur. Peniaga yang baik, peniaga yang jujur tu ialah tanda peniaga tu ingat Allah Ta'ala. Sebab Allah marah kalau kita khianat, kita menipu. Nabi pun marah. Itu tanda dia. Berzikir kepada Allah Azza wa Jalla pada waktu pagi dan petang adalah lebih utama daripada menebas pedang di jalan Allah dan daripada memberikan harta kerana kedermawanan. Ini bab lebih zikir pada Allah Ta'ala. Bila perang ni, kena perang lah kalau masa perang. Contohnya, dalam tafsir ayat-ayat hukum, ada menyebut tentang peperangan dalam Islam. Islam ni agama damai, macam ada perang. Perang ada apabila orang serang. Orang memerangi kita. Kita kena, jangan kita lok bodoh je, tak boleh. Kita kena mempertahankan diri. Maka tu dibenarkan. Sebab itulah kelebihan dia. Perang ni memang ada sahabat-sahabat yang hebat. Perang jadi panglima hebat. Ada sahabat yang tak berapa pandai perang. Sahabat-sahabat Nabi. Macam kita lah. Bukan untuk dekor belaka tak. Kalau ada untuk dekor pun hak anda begitu. Zaman Nabi gitu juga. Macam Sayyidina Osman, dia tak pandai kocok. Sayyidina Ali hebat Sayyidina Ali pernah ditanyakan apa kesukaan Sayyidina Ali. Sayyidina kata apa? Ni pancung leher musuh. Hebat. Sayyidina Osman bukan pancung leher musuh, baca Quran. Sayyidina Osman. Sebab tu masa dia kena bunuh, dia sedang membaca Quran. Sayyidina Osman. Itu antara yang disebut. Dalam hadis disebutkan bahawa Allah Ta'ala berfirman, apabila hamba-Ku mengingatiku dalam dirinya, aku mengingatinya dalam diriku. Jika ia mengingatiku dalam keramaian, aku mengingatinya dalam keramaian yang lebih baik dari itu. Apabila ia mendekatiku sejengkal, aku mendekatinya sehasta. Apabila ia mendekatiku sehasta, aku mendekatinya sedepa. Apabila ia berjalan menuju kepadaku, aku berlari kepadanya. Maksud berlari kepadanya adalah segera mengabulkan doanya. Ini menunjukkan bahawa orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, yang sentiasa dekat dengan Allah Ta'ala akan kasih, mengampunkan dosanya. Doa. Sebab itulah disebut sebelum ni kan, dari tanda kasih Allah pada hamba-Nya apa dia? Allah mengampunkan dosa. Itu kelebihan dia. Abu Ad-Darda meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku memberitahu kepadamu perbuatan yang lebih baik dan lebih suci di antara barang milikmu, lebih tinggi di antara darjatmu dan lebih baik bagimu daripada pemberian wang dan emas, serta lebih baik bagimu daripada menghadapi musuhmu dan engkau menebas leher mereka dan mereka pun menebas lehermu? Awal sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu? Baginda menjawab, selalu berzikir pada Allah Azza wa Jalla. Mana ingat Allah Ta'ala. Itu kelebihan yang paling hebat sekali. Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa yang disibukkan dengan berzikir kepadaku daripada memohon kepadaku, aku akan memberinya sesuatu yang lebih baik daripada yang aku berikan kepadanya jika dia memohon kepadaku.
Mana ingat Allah Ta'ala, kita doa dan sebagainya, Allah Ta'ala akan makbulkan permintaan kita, hajat kita. Al-Fudail berkata, telah sampai khabar kepada kami bahawa Allah Azza wa Jalla berfirman, hamba-Ku, berzikirlah kepadaku sesaat setelah solat subuh dan sesaat setelah solat asar, hingga aku memenuhi keperluanmu di antara dua waktu itu. Fudail bin Iyad menyebut tentang kelebihan zikir selepas sembahyang subuh, lepas sembahyang asar. Ya? Sebab itulah lepas sembahyang subuh ada zikir maksura, asar begitu juga maksura. Nah, Lepas tu kita banyak amalan-amalan kita sebenarnya, walaupun ia sunat, tapi kalau kita bagi ruang masa, insya-Allah ia akan memberi rahmat oleh Allah Ta'ala kepada kita. Seorang ulama mengatakan bahawa Allah Azza wa Jalla berfirman, apabila aku memerhatikan hati seorang hamba, lalu aku mendapati sebahagian besarnya berpegang pada zikir kepadaku, maka aku mengawasi kebijaksanaannya, menjadi teman duduknya, teman bicaranya dan kekasihnya. Allahu Akbar. Ini orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sentiasa ingat. Al-Hasan radhiyallahu an berkata, zikir itu ada dua, iaitu zikir kepada Allah Azza wa Jalla di antara diri kamu dan Allah, serta yang lebih bagus, lebih besar pahala yang lebih utama dari itu, zikir kepada Allah ketika menghadapi sesuatu yang diharamkannya. Ingat Allah ketika menghadapi benda yang haram. Bila kita ingat Allah Ta'ala, kita tak jadi buat benda yang haram. Itu yang paling hebat zikir pada Allah. Kata Al-Hasan radhiyallahu an. Mana kita dengan Allah Ta'ala, itu hebat dah. Kita berkhalwat dengan Allah Ta'ala. Dah, itu hebat dah kita. Tapi bila kita menghadapi benda yang haram, kita ingat Allah Ta'ala. Itu memang hebat. Sebab tu seorang pemimpin, bila dia tinggal rishwah ni, itu pemimpin yang ingat Allah Ta'ala. Rishwah ni bayangkanlah kalau boleh rishwah banyak mana tak? Tapi kalau dia ingat Allah Ta'ala, dah ambil. Macam Tok Guru ni Aziz kan, orang ulus juta kan, dah ambil. Dia ingat Allah Ta'ala tu. Sebab yalah masa ni lah Allah Ta'ala maha memerhatikan. Tu tanda muraqabah hamba dengan Allah Ta'ala. Benda yang haram ditinggal. Macam ni lah, ni kekuatan seseorang tu. Duk seorang tu berkhalwat dengan Allah Ta'ala tu hebat dah. Tapi bila kita berdepan dengan benda yang haram, kita ingat Allah Ta'ala, itu hebat lagi. Maknanya kan ada kan orang yang diberi naungan pada hari kiamat, antaranya apa? Pemimpin yang adil. Antaranya juga apa dia? Orang yang berkhalwat dah, berdoa dengan Allah. Fafadha aina, mata dia mana? Mengalir air mata dia. Takutkan Allah Ta'ala. Tapi orang yang dengan benda yang haram, dia ingat Allah Ta'ala. Contohnya lelaki yang diajak berzina atau perempuan yang diajak berzina. Lalu dia kata, inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut pada Allah. Lalu dia meninggalkan. Itu dia. Itu maksud dia. Diriwayatkan bahawa setiap nyawa keluar daripada dunia dalam keadaan haus kecuali nyawa orang yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita ingat Allah Ta'ala, insya-Allah mati kita dalam husnul khatimah. Muaz ibn Jabal berkata, tidak ada yang disesali penghuni syurga melainkan ketika sesaat saja mereka tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kelebihan orang yang ahli syurga.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak duduk kaum dalam sebuah majlis sambil berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, melainkan para malaikat mengelilingi mereka, mencurahkan rahmat kepada mereka, dan Allah pun menyebut mereka di kalangan para malaikat yang ada di sisinya. Ini kelebihan ni kita berada dalam majlis ilmu. Majlis mengingati Allah Ta'ala. Antara tugas malaikatnya apa dia? Dia mengisytiharkan kepada penduduk langit. Apabila Allah Ta'ala beritahu kepada dia, pada malaikat tu, bahawa dia mencintai hamba-Nya. Ni dalam majlis ilmu. Bayangkan Allah Ta'ala sebut. Tiadalah satu kaum berkumpul serta berzikir kepada Allah tanpa menginginkan sesuatu selain keredaan Allah, melainkan penyeru dari langit memanggilnya, berdirilah dengan keampunan bagimu, keburukanmu telah diganti dengan kebaikan. Ini orang yang mengikhlaskan diri dalam majlis zikir, dalam majlis ilmu. Tidak duduk satu kaum tanpa berzikir kepada Allah dan tidak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan kerugian bagi mereka pada hari kiamat. Dalam satu majlis kita kena sebut Allah dan sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kelebihan selawat. Dan kita Mastikah hadis dia sebut banyak kelebihan-kelebihan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majlis kebaikan menghapuskan bagi orang mukmin 2 juta majlis keburukan. Orang berhadir dalam majlis ilmu, majlis kebaikan ni, menghilangkan keburukan, berada dalam majlis-majlis keburukan. Bayang 2 juta disebut di sini. Abu Hurairah berkata, penghuni langit memerhatikan rumah-rumah penduduk bumi yang disebutkan nama Allah, sebagaimana mereka memerhatikan bintang-bintang. Mana para malaikat penduduk langit dia perhati rumah-rumah yang zikir pada Allah Ta'ala. Sebab tu kita, rumah kita jangan lupa semayang sunat, baca Quran, mayang fardu masjid, mayang sunat rumah, insya-Allah. Kerana penghuni langit memerhatikan rumah-rumah penduduk bumi yang disebutkan nama Allah Ta'ala. Sufyan Ibn Uyainah mengatakan bahawa jika satu kaum berkumpul untuk berzikir pada Allah, pasti syaitan dan dunia lari. Syaitan berkata kepada dunia, tidakkah engkau melihat apa yang mereka buat? Dunia menjawab, biarkan mereka, kerana jika mereka telah bersurai, aku akan membawa leher mereka kepadamu. Bila dalam majlis ilmu, dia tak berani nak kaca. Tapi dia kata, lepas bersurai, kamu tengok gimana keadaan mereka. Kau akan bawa. Sebab setengah-setengah orang, dia lalai lepas keluar. Lepas majlis tu, dia lalai. Bila lalai itulah, dunia bawa pada syaitan ni. Ambil leher-leher ni. Nak menunjukkan bahawa kita jangan lalai. Dalam majlis ilmu, okey dah. Luar ni, jadi jeng. Tak mahu begitu. Memang, bila kita menghadiri majlis ilmu ni, syaitan memang susahlah nak masuk. Dengan sebut nama Allah, selawat, dengan mengingati, dengan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi. Tapi bila kita keluar, kita lalai, itu yang membawa kerugian. Sebab tu kita kena ingat, semasa berseorangan, ramai, bersunyian, keterangan, kita kena sentiasa ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa ia masuk pasar. Abu Hurairah ia masuk pasar. Akan tetapi lalu ia berkata, aku melihat kamu di sini sementara warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibahagikan dalam masjid. Mu ada pasar ni, orang bagi warisan Rasulullah di masjid.
Orang ramai lalu pergi ke masjid dan meninggalkan pasar. Anda dengar apa yang disebut oleh Abu Hurairah. Akan tetapi mereka tidak melihat warisan itu. Mereka berkata, wahai Abu Hurairah, kami tidak melihat warisan dibahagikan dalam masjid. Abu Hurairah balik bertanya, apa yang kamu lihat? Mu tengok kenapa di masjid? Mereka menjawab, kami melihat sekelompok orang sedang berzikir pada Allah Azza wa Jalla dan membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran. Abu Hurairah berkata, itulah warisan Rasulullah. Itulah warisan Rasulullah. Mana berzikir, membaca Quran. Al-A'mash meriwayatkan hadis dari Abu Saleh, dari Abi Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda bersabda, Allah Azza wa Jalla memiliki para malaikat yang selalu memujinya di bumi. Mereka mencatat amalan manusia. Ini antara tugas manusia, malaikat. Apabila mereka menemui satu kaum sedang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, mereka menyeru, marilah menuju sasaran. Para malaikat pun datang dan mengelilingi mereka. Kemudian mereka kembali ke langit. Allah bertanya, apa yang hamba-hambaku kerjakan ketika kamu meninggalkan mereka? Para malaikat menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan memuji, memuliakan dan mensucikanmu. Allah bertanya lagi, apakah mereka melihatku? Para malaikat menjawab, tidak. Allah bertanya lagi, bagaimana seandainya mereka melihatku? Para malaikat menjawab, seandainya mereka melihatmu, nescaya mereka akan lebih banyak bertasbih dan memuliakanmu. Allah bertanya lagi, dari apa mereka memohon perlindungan? Para malaikat menjawab, dari api neraka. Allah bertanya lagi, apakah mereka melihatnya? Para malaikat menjawab, tidak. Mereka tak melihat api neraka. Allah bertanya lagi, bagaimana seandainya mereka melihatnya? Para malaikat menjawab, seandainya mereka melihatnya, nescaya mereka lebih takut padanya dan lebih banyak berusaha menghindarinya. Allah bertanya lagi, apa yang dicari oleh mereka? Para malaikat menjawab, syurga. Allah bertanya lagi, apakah mereka melihatnya? Para malaikat menjawab, tidak. Allah bertanya lagi, bagaimana seandainya mereka melihat syurga? Para malaikat menjawab, seandainya mereka melihatnya, nescaya lebih besar lagi keinginan mereka. Allah berfirman, aku bersaksi kepada kamu bahawa aku telah mengampuni mereka. Allahu Akbar. Ini orang yang zikir pada Allah Ta'ala adalah majlis ilmu. Masya Allah, ni kelebihan dia. Kelebihan. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala kalau kita berada dalam suasana yang sedemikian rupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapan yang paling utama yang diucapkan oleh aku dan para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Ini ucapan yang paling utama yang diucapkan oleh aku, kata Rasulullah, dan para nabi sebelumku. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, miliknya kerajaan dan segala pujian. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Setiap hari 100 kali, maka ia diberi pahala sama dengan pahala memerdekakan 10 hamba sahaya. Dituliskan baginya 100 kebaikan, dihapuskan darinya 100 keburukan. Selain itu baginya perlindungan daripada syaitan pada hari itu hingga malam. Tidak ada seorang pun memperoleh sesuatu yang lebih utama dari itu selain yang mengamalkan lebih dari itu.
Ini menunjukkan bahawa besarnya fadilat zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita nak beramal lepas subuh ke lepas asar, sila, tak ada masalah. Yang penting kita menyebut. Sebab itulah dalam buku Al-Azkar Imam Nawawi terlalu banyak doa-doa, zikir-zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasib baik tak wajib. Kalau wajib kau tak tahulah kita nak ngapa macam mana. Tak, Quran sedah, kalau wajib ngapa jangan kita. Bayangkanlah azkar kita tebal ni. Nak ngapa pula? Masya-Allah. Sebab itulah so imam pun doa tu banyak dah imam doa tu. Tapi banyak lagi doa. Ni lah. Tu maknanya kalau kita nak doa mayang seorang tu doa panjang, silalah. Tapi kalau panjang mayang seorang doa pendek je. Tapi gitu keadaan dia banyak. Alhamdulillah kita tak diwajibkan. Kalau wajibkan jeng kita nak ngapa sana. Quran pun payah tak nak ngapa. Walaupun ada kaedah orang khabar bagaimana nak menghafal Quran masa tua. Ayat sehari ke apa ke adalah kaedah dia tu. Waktu pun kita tak cakap dah. Maknanya apatah lagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa. Ni doa yang diucapkan. Sebab kalau kita lihat ucapan Nabi sallallahu dan para rasul, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Pendek je. Iaitulah tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Pendek je. Sebab itulah doa seruan para nabi-nabi dan rasul-rasul ia mudah je. Yang pertama sembah Allah, yang kedua jauh daripada syirik. Jauh daripada syirik. Itu dah doa para nabi-nabi dan rasul-rasul. Sebagaimana firman Allah Taala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Demi sesungguhnya kami bangkitkan pada tiap-tiap umat itu akan rasul. Tugas rasul apa dia? Suruh orang apa? Ubudullah, suruh sembah Allah. Kemudian wajtanibut taghut. Jauhi daripada taghut, maknanya jangan syirik. Bila syirik kau rosaklah kita. Jangan syirik. Bila syirik rosak. Itu kita kena banyak. Sebab tu tiap-tiap hari kan kita zikir pada Allah Ta'ala. Bangun pagi. Macam budak-budak pasti dia ajar. Ada guru pasti dia. Bangun tidur doa ni. Gitu doa ni. Masuk tandas doa ni. Keluar tandas doa ni. Makan. Lepas makan. Pakai baju. Dan macam-macam lah doa dia ajar. Sampai ke malam nak tidur di doa dia ajar. Kita pun tak apa nak ingat. Mana tapi budak-budak dia ajar begitu. Supaya apa? Tujuan dia apa? Supaya ingat Allah Ta'ala. Supaya zikir pada Allah, ingat Allah Ta'ala. Zikir ni ingat Allah Ta'ala. Kita hidup ni tak lama, kita akan mati. Jadi sebab itulah biar kita menjadi orang yang sentiasa macam kita memakmurkan rumah Allah Ta'ala. Kita menjadi saksi. Tanda kita orang beriman yang sebenar. Sebab yang layak untuk memakmurkan rumah Allah telah disifatkanlah surat Taubah kan. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir dan sebagainya. Disebut kan. Orang yang layak memakmurkan rumah, orang beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat. Orang yang taat pada Allah dan Rasul. Maknanya ini merupakan ciri yang baik. Lepas tu kita bersyukur pada Allah Ta'ala diberi kekuatan ini. Kalau kita tengok makna la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu dah comel dah. Pengakuan kita bahawa Allah Ta'ala Maha Esa, tiada Tuhan melainkan Allah. Kemudian la syarikalah, tiada sekutu baginya.
Itu hebat ucapan kita. Tiada sekutu bagi Allah Ta'ala. Walahul hamdu, lahul mulku walahul hamdu. Bagi miliknya kerajaan dan segala pujian. Kerajaan yang paling besar kali kerajaan Allah Ta'ala lah, tak ada tanding bandingan. Orang lain halus ya di sisi Allah Ta'ala. Cakap yang besar di dunia ni, tapi halus saja. Dan segala puji bagi Allah. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ini suatu zikir peringatan yang hebat. Yang kalau kita sentiasa ingat, insya-Allah diberi kelebihan yang begitu banyak. Kelebihan bagi orang percaya, dia akan beramal lah. Kalau orang malas, tidak beramal. Ya, malas tak beramal. Jadi kita muhasabah dirilah masing-masing untuk kita sentiasa ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penutup tajuk ni Imam Ghazali sebut, tiadalah seorang hamba yang berwuduk kemudian mengangkat kedua tangannya lalu berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini je disebut, ni je. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Baca ni, Imam Ghazali kata baca ni. Melainkan dibukakan baginya pintu-pintu syurga. Ia masuk dari pintu mana saja yang disukainya. Ni orang, ada orang apa ni? Orang yang ambil wuduk. Bila dia ambil wuduk, dia akan baca doa ni, yang menunjukkan bahawa ia sentiasa ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Itu doa yang hebat juga. Naknya kita jadi orang yang baik. Setiap kali kita ambil air semayang, nak semayang tak? Sebab nak semayang ni rukun Islam. Ia membentuk kepribadian kita. Lepas tu kita tengok sebelum semayang berlaluh dah. Dalam semayang pula kita berdoa, kita berjanji dengan Allah Ta'ala. Dua semayang pula kita ingat Allah lagi, berzikir. Doa supaya Allah beri kekuatan kepada kita. Itu merupakan kelebihan orang yang menunaikan sembahyang. Lepas tu penting bagi kita ni, kita minta supaya di isteri kita, anak-anak kita mendirikan sembahyang. Jangan lalai dalam mengingat dalam kehidupan dunia ni. Dunia ni sementara saja. Kita tengok ramai orang mati. Tiap hari tengok orang mati tau. Mati belanggar, mati sakit, mati macam-macam. Tapi biar kita sentiasa muhasabah diri untuk kita sentiasa ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Penting bagi kita. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang kita sambung bab tafakur pula. Itu bab tafakur yang disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Mukasyafati Qulub ini. Ya benarnya kita baca kitab ni, ia nak mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Secara praktikalnya kalau kita buat memang hebat kita. Kalau kita laksana memang hebat kita. Sebab ilmu ni bukan sekadar ilmu belajar je. Tak, ia kena amal. Bila kita amal, insya-Allah pasti ia menjadi terbaik. Tapi kalau kita baca saja, tak beramal, tak jadi benda kau. Sebab ilmu ni mesti diamalkan. Sebab tu hebatnya kita ni ilmu apabila diamalkan. Macam mana nak diamalkan? Disampaikan, diingati. Kita kelebihan ni, kita bersyukur pada Allah Ta'ala sebab apa? Kita ada ilmu. Lebih hebat lagi kita beramal dengan ilmu. Macam malang Tok Imam ajar Al-Quran.
Kalau kita baca tapi tak beramal, tak jadi kok. Jadi kita kena beramal. Mudah-mudahan ia akan memberikan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ilmu Al-Quran ni ilmu yang memang musuh-musuh Islam cuba untuk memastikan bahawa orang Islam buta Quran. Tak boleh. Kita boleh belajar Quran, alhamdulillah. Sebab musuh-musuh Islam antara agenda utama dia apa? Memastikan umat Nabi buta Quran. Tak reti baca Quran. Bila tak reti baca Quran, memang tak ada benda lah. Mudah-mudahan kita insya-Allah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa istiqamah dengan majlis-majlis ilmu dan beramal untuk bekalan kita bila kita berseorangan di alam barzah nanti. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam ini memberi manfaat kepada kita bersama. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shirara. Allahumma shfi mardana warham mautana. Ya Allah, sembuhkanlah orang yang sakit di kalangan kami ya Allah, dan rahmatkanlah orang yang telah meninggal di kalangan kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.